Okay, so kita sambung sikit. Okay, recall balik Okay, kita dah belajar apa ni, buat susunan elektron. Okay, okay, sekarang awak pergi balik dekat susunan elektron awak yang soalan yang nota sebelum ni. Okay, cikgu nak awak tambah satu term. Okay, kalau kita buat susunan elektron 283. Okay, sekarang okay, yang petala hujung sekali yang nombor 3 ni. Okay, 3 ni adalah elektron. Elektron yang terisi pada petala paling luar. Okay, ada term baru. Okay, yang ni. Awak tolong salin benda ni. Okay, petala valence adalah petala terluar pada sesuatu atom. Okay, petala valence. So, perkataan baru kat sini adalah valence. Petala valence. Okay, maka elektron valence adalah elektron yang berada pada petala paling luar. Kalau soalan tanya berapa elektron valence, tengok yang hujung sekali. Kalau 3, 3. Kalau ada 3, kalau ada 8, 8 lah. Okay, so petala valence tengok yang paling hujung. Okay, jadi awak tambah sikit nota. Okay, 283. 283. Okay, ambil 3 ni. 3 ni adalah elektron valence. Elektron valence. Okay, lepas ni elektron valence ni akan digunakan banyak. Banyak kita kena guna untuk menentukan dia kumpulan berapa pada jadual berkala. Okey, petala terluar yang diisi elektron merupakan petala valence. Elektron pada petala valence dikenali sebagai elektron valence. Okey, sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valence. Okey, so nota awak sambung. Tadi awak dah kenal kat mana elektron valence. Okey, sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valence. Okay, so awak salin ni, bawah benda ni salin ni. Okay, unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okay, jadi kalau awak nampak nanti, kalau soalan, okay, contoh dia kata P21, Q281. Okay, 281. Okay. So P dengan Q akan mempunyai sifat kimia yang sama sebab apa? Dia mempunyai elektron valence yang sama iaitu 1. Okay, tapi ni kita akan belajar next topic. Okay, so sifat kimia maknanya dia boleh bertindak balas dengan unsur apa-apa bergantung kepada elektron valence dia. Kalau sama, samalah. Kalau P hujung dia 1, kalau ada satu lagi pun R 2881. Okey, maka PQR ni akan mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, dia adik-beradik tapi mungkin saiz tak sama. Ni 21, ni 281, ni 2881. Okey. Lepas tu kita belajar buat susunan elektron. Okey, susunan elektron. Okey, susunan elektron hari tu, okay, cikgu kata kita buat je, katalah tadi 283 kan. Okay, awak lukis elektron je yang bulat-bulat ni ataupun bulat ni boleh pangkah. Tak kisah, sama je. Itu adalah mewakili elektron. Okey, kalau susunan atom kena tulis berapa P, berapa N. Okey, macam cikgu buat hari tu, cikgu buat kat tengah ni AL. Lepas tu cikgu tarik dari nukleus, cikgu buat P13 N 14. Sama je. Ataupun nak label dalam. Mana-manalah. Dua-dua betul. Okay. So ni kita dah belajar last week. Okay. Okay, isotop. Okay, isotop. Okay, isotop ni pun kita dah belajar maksud. So nak tahu isotop, tengok nombor proton. Okay, cuma cikgu tengok ada yang confuse buat tugasan. Disebabkan tugasan tu bagi huruf. Contohlah dia bagi X dengan Y. Okay, and then dia bagi okay, 1, 1,
1, 2. Okey. Dia tanya, okey, yang mana isotop? Bila dia tanya isotop, X dengan Y ni isotop lah. Okey, walaupun dia guna huruf dia tak sama, X dengan Y, awak jangan tengok benda tu. Sebab dalam periksa kadang-kadang dia guna unknown. Dia tak guna H, dia guna unknown. P, Q, R, S. Okey, jadi cara awak nak tahu dia isotop ke tak, tengok je nombor proton. Jangan tengok X, Y, tengok je. Kalau satu bawah ni sama, maka dia adalah isotop. Okey, sebab soalan periksa jarang bagi macam ni. Dia jarang bagi unsur, dia bagi huruf P, Q, R, S, T. Jadi awak nak detect dia, just tengok nombor proton. Tengok nombor proton. Kalau sama tu maknanya dia adalah isotop. Okey. Okey, lepas tu cikgu nak awak salin, okey. Dekat nota perwakilan piawai, awak back balik dekat awak punya perwakilan piawai. Perwakilan piawai. Okey, cikgu tak ingat unsur apa. Okey, perwakilan piawai kita akan buat unsur. Lepas tu kita akan buat nombor nukleon kat atas. Nombor proton kat bawah kan. Ni perwakilan piawai. Ataupun ada satu lagi pattern cara nak tulis, dia akan buat Cl35. Okey, kalau dia buat macam ni, dia buat nama dash. Itu adalah nombor nukleon Yang nombor belakang. Ini adalah nombor nukleon. Okay, sebab kadang-kadang ada student confused. Kadang-kadang soalan tiba-tiba guna bentuk ni. So Cl35, apa-apalah lepas dash tu nombor nukleon. Okay, so tolong catat. Okay, ini perwakilan piawai. Piawai. Okay, semua dah catat Ya. Okay, so kita pergi ke okay, so ni benda baru. Okay, ini adalah kalau ikut SPM 2020 ni tak wujud lagi lah. Dia cuma kena pasti isotop mana, kenapa isotop, maksud isotop. Okay, untuk jisim atom relatif bagi isotop, ini adalah silibus metrik. Okay, silibus metrik dia turun sikit kepada KSSM. Okay, jadi awak salin tajuk jisim atom relatif bagi isotop. Okay, salin tajuk. Okay, so tadi kalau tengok macam klorin tadi kan dia ada dua beradik, klorin 35, klorin 37. Tapi dalam bumi kita tak tahu siapa yang peratus lagi banyak. Okay, jadi kebanyakan unsur wujud secara semula jadi dalam dua atau lebih isotop. Jisim atom relatif unsur, jisim atom klorin contohnya, bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Okay, apa maksud kelimpahan? Okay, kelimpahan adalah, okay, lepas awak saya tajuk, salin maksud kelimpahan. Kelimpahan semula jadi ialah peratus isotop yang wujud dalam sesuatu sampel semula. Okay, so apa kelimpahan? Kelimpahan adalah berapa persen dia wujud. Okay, jisim atom relatif boleh dihitung daripada kelimpahan semula jadi bagi unsur yang mengandungi isotop menggunakan formula berikut. Okay, so ni formula dia. Kita nak tahu ada apa jisim atom relatif untuk klorin tu. Okay, jadi kita kena guna rumus ni. Okay, so ni adalah jumlah. Jumlah maksud dia ni. Jumlah peratus isotop darab jisim isotop bahagi 100. Okay, awak salin tajuk, maksud kelimpahan, formula. Okay, jumlah ni maknanya kita kena kira, contoh kita kena kira berapa apa ni?
berapa atom klorin punya campur dengan berapa klorin 35 campur dengan klorin 37. Baru dapat jisim atom relatif dia. Okay, semua dah salin sekali dengan rumus dia? Dah. Dah. Alright. Okay, contoh soalan. Okay, ni awak kena salin sikit lah. Apa ni contoh dia ni sebab sekejap lagi kita nak buat pengiraan. Okay, klorin terdiri daripada dua isotop, klorin 35, klorin 37. Kelimpahan semula jadi, kelimpahan tadi peratus kan? Kelimpahan semula jadi klorin 35, 75%, klorin 37, 25%. Hitungkan jisim atom relatif klorin. Okay. So kita guna balik rumus. Cikgu guna short form jisim atom relatif sama dengan jumlah peratus isotop ataupun kelimpahan darab dengan jisim dia. Bahagi 100. Okey, jisim kat sini kalau nombor 35 dengan 17, awak rasa yang mana satu jisim dia sebenarnya? 35 ke 17? 35. Betul. Jisim sesuatu atom adalah nombor nukleon. Maka kita kena alert lah. Ini adalah jisim lah ni. 35 dengan 37. Okay, jadi masuklah rumus jumlah, maknanya kita kena tambah dua-dua. 35 campur dengan 37 punya. Peratus dia 75. 75 peratus. Okay, jisim 35 ni dia ambil mana? Dia ambil daripada nombor nukleon. Jisim tu nombor nukleon. Okay, so darab 35 tambah untuk dengan isotop 37. Peratus dia 25. So 25 darab dengan nombor nukleon dia 37. So darab 37. Peratus darab nombor nukleon sebenarnya. Bahagi 100. So jawapan dia 35.5. Maka ini adalah jisim atom relatif dia. Okay, okay, salin dulu soalan. Hello? Hello? Cikgu pun mesej ni. Dia kata meleleh. Lepas tu dia kata kalau ada masa ambil sayang habis kelah sekejap lagi. Dia kata apa-apa dia maklum balik. Esok kena hold dulu aku abang. Jadi sebab dia macam on off dia punya. Memang dia pun tapi tadi meleleh tu dia mesej lah. Kata kalau ada masa ambil, dia minta ambil lah kan. Okay. Okay, alright. Okay, jadi awak kena tengok kadang-kadang soalan bagi jisim atom relatif. Lepas tu dia minta awak cari sama ada cari peratus ataupun cari jisim. Tengoklah mana-mana. Kita akan guna X lah kalau cari mana-mana. Jadi kita buat latihan. Okay. So semua dah siap salin soalan ni? Dah.
Okay, kalau tak siap pun kena tengok buku teks lah. Okay, kita terus dulu jawab. Sekejap. Cikgu nak habiskan subtopik yang terakhir ni, penggunaan isotop. Okay, untuk ini kita kena hafal at least cikgu nak cakap macam mana, kadang-kadang soalan tanya dekat kertas 1 ataupun kertas 2 jarang lah. Okay, awak kena tahu kegunaan dia. Contoh Kobat 60 untuk apa. Okay, jadi ni kena salin sikit lah. Okay, Kobat 60 kita guna untuk membunuh sel kanser. Okay, dia macam apa orang kata, dia digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser tanpa melakukan pembedahan. Dia macam sinau. Okey, mensterilkan alat perubatan. Okey, contohnya alat perubatan barang-barang bedah tu, lepas orang pertama guna, orang kedua nak guna, kita akan steril dulu, buang dulu dia punya kuman. Okey, awak hafal satu je. Membunuh sel kanser. Ubat 60. Okey, iodin 131 digunakan untuk merawat, digunakan dalam rawatan penyakit thyroid. Okay, penyakit thyroid tu kat sini kan. So biasanya orang sakit thyroid tu suara digarau. Okay. So salin iodin 131 digunakan dalam rawatan penyakit thyroid. Okay, fosforus bidang ni tak payah pun tak apa. Soalan akan tanya dia punya isotop apa fungsi dia. Okay, so fosforus 32, sebenarnya masa form 3 ada sikit ni dalam tajuk radioaktif. Okay, mengkaji metabolisme tumbuhan. Okay, mengkaji metabolisme tumbuhan. Mengkaji metabolisme tumbuhan. Okay, uranium 235. Ini pun masa form 3, belajar tajuk radioaktif. Uranium digunakan dalam penjana kuasa nuklear untuk menjana kuasa elektrik. Okey, awak boleh ambil belakang ni, tak apa. Okey, karbon 14. Karbon 14 menganggar umur bahan artifak atau fosil. Okey, contohnya ada tengkorak awak jumpa, macam mana nak tahu umur tengkorak tu? Okey, jadi kita akan guna karbon 14. Okey, plumbum 210 digunakan untuk menetapkan umur lapisan pasir dan tanah sehingga 80 tahun. Lapisan pasir. Okey, hidrogen 3 digunakan sebagai pengesan untuk mengkaji kumbahan dan bahan buangan cecair. Okay, sebagai pengesan untuk mengkaji kumbahan . Okey, Kobat 60 dah. Kobat 60. Okey, Kobat. Okay, ni. Okey, last sekali. Natrium 24. Okay, natrium 24 mengesan kebocoran paip bawah tanah.
Okay, salin dulu. Ada 28 orang. Okey, jadi apa? Awak kena ingatlah penggunaan dia ni sebab biasanya soalan akan bagi apa ni? ABC. Contohnya dia tanya apa kegunaan Kobat 60? Okey, Kobat 60 untuk apa tadi? Rawat kanser. Apa kegunaan iodin 131? So kena tahu kegunaan dia. Kegunaan dia punya isotop apa? Okay, semua dah siap belum? Dah. Okay. Tak apa, guna short form pun tak apa. Nak tahu kan. Okay, so kita nak dah habis cik rasa. Okay, kita dah habis. Jadi kita buat terus latihan sebelum masuk skip bab baru. Okay, cikgu nak awak buat okay, nombor 4. Okay, nombor 4. Okay, cikgu bagi masa 5 minit untuk buat. Okay, siapa dah dapat jawapan? Dapat berapa? 24.3. Dapat 2.4.32. 32. Okay, 24.32. Ambil je jawapan kalkulator tu. Okay, so
jalan kerja awak mesti ada tajuk supaya pemeriksa tanda tu senang dia nak write. So tajuk kita tengah cari adalah jisim atom relatif. So sama dengan 79 darab 24 campur 10 darab 25 campur 11 darab 26 bahagi 100. So sama dengan 24.32. Okay. So ini je lah pengiraan dia. Kita faham peratus tu apa. Peratus ambil lah 79 darab dengan jisim dia. Jisim adalah nombor nukleon. Okay. So okay, setakat ni faham tak? Cikgu. Ya. Kalau tajuk tu kita guna short form boleh? Kalau dalam kimia JAR tu faham lagi lah. Tapi boleh je kot. Untuk JAR ni kita faham lah dia adalah jisim atom relatif. Okey. So kita nak masuk tajuk baru. Okey, so tajuk 3 ni adalah tajuk core. Kalau tajuk 3 ni awak sangkutlah kimia. Sebab dia adalah macam ni nyawa tau bab 3 ni. Awak akan guna sampai bila-bila. Okey, jadi memang menggunakan pengiraan lah. Okey, so ni ada gambar sate. Okey, so bila awak bakar sate, awak perasan ada hitam-hitam ni kan? Hitam-hitam ni apa? Bila bakar sate yang hitam ni apa? Unsur apa? Karbon. Karbon. Betul. Ataupun kalau perasan awak buat eksperimen, awak bakar, bukanlah bakar, buat pemanasan, lepas tu kat bawah tu ada warna hitam. Ada warna hitam. So yang tu adalah karbon. Okay. So bila kita bakar sate, okay, apa yang terjadi? Okay, pembakaran arang kayu merupakan satu tindak balas kimia. Okay, karbon tambah oksigen dapat CO2. Simbol C dalam persamaan kimia merupakan formula kimia bagi karbon, gas oksigen O2 dapat CO2. Okey, ni nanti kejap lagi kita belajar. Okey, so awak salin tajuk 3.1. Okey, so dia bagi gambar beras. Okey, awak bila beli beras kita pun tak tahu ada berapa biji kat dalam tu. Okey, jadi sama juga masalah dengan atom sebab atom ni kecil. So macam mana kita nak kira? Okey, jadi dia akan buat perbandingan iaitu relatif. Okey, so tadi kita dah jumpa JAR tapi untuk isotop kan. Okey, so apa JAR? Jisim atom relatif. Ahli kimia menggunakan konsep jisim atom relatif dengan membandingkan jisim atom sesuatu unsur dengan jisim atom unsur yang lain yang dipilih sebagai piawai. Okey, kita kena banding. Okay, awak salin tajuk JAR. Okey. So JAR ni apa? Membandingkan jisim atom sesuatu unsur dengan jisim atom unsur lain yang dipilih sebagai piawai. Okey. Oleh itu jisim sebenar sesuatu atom tidak perlu diketahui. Okey, kita tak tahu nak cakap macam ni. Okey, yang hijau ni kita tak tahu. Jadi kita akan bandingkan dengan satu unsur yang dipilih. So mula-mula saintis pilih hidrogen. Sebab apa? Hidrogen dia punya jisim dia satu, senang.
Okay, jadi bila kita buat timbangan, okay, nak bagi dia sama ni kita guna 12 hidrogen. Okay, maka disebabkan hidrogen berat dia 1 darab dengan 12, maka kita dapatlah jisim benda ni. Jisim ni adalah 12. Okey, jadi macam mana kita dapat 12 tu? Kita buat bandingan. Bandingan. So banding ni kita panggil, kita guna perkataan relatif. Okey, so mula-mula saintis pilih hidrogen sebagai piawai. Piawai ni maknanya rujukan. Kenapa dia pilih hidrogen? Hidrogen adalah berat dia pada senang 1. Pada awalnya, atom hidrogen dipilih sebagai atom piawai kerana hidrogen paling ringan. Jisim atom semua unsur lain dibandingkan dengan atom hidrogen. Okay, contohnya, kita nak timbang hijau. Kita pun tambah sampai dia punya timbangan ni sama. Maka kalau ada 12 sebelah sini, 12 lah berat karbon. Okay, so namun, mula-mula guna hidrogen. Okay, namun pada 1961, ahli kimia seluruh dunia telah bersetuju menjadikan atom karbon 12 sebagai atom piawai. Okay. So awak salin pada awalnya atom hidrogen dijadikan sebagai atom piawai. Ini nombor 2, nota nombor 2. Okay, lepas tu nombor 3, atom karbon 12 pula dipilih sebagai piawai. Okey, sebab apa dia tak guna hidrogen? Sebab hidrogen ni ada banyak masalah. Satunya hidrogen gas. Okey, susah nak timbang. Okey, jisim atom relatif bagi sesuatu unsur ditakrifkan sebagai jisim purata atom unsur dibandingkan dengan 1/12 jisim 1 karbon 12. Sekejap. Okay, awak salin dulu nombor 2 dengan nombor 3. Cikgu. Ya. Macam mana diorang timbang? Dia kita ada ni gambaran saja. Dia ada alat dia lah. Ni gambaran, tak mungkin lah awak nak timbang gas macam ni kan. Dia ada alat dia. Tapi memang banyak masalah bila guna gas. So last kali dia tukar kepada karbon. Karbon ni pepecal. So karbon senang nak timbang. Oh, Sebenarnya okay. benda ni nak kata macam ni valid pun tak berapa nak valid juga sebab dia buat relatif tau. Dia buat bandingan. Okay, jadi guna hidrogen senang pengiraan kita. So tapi susah nak handle sebab dia gas. So kita tukar kepada karbon 12. Kepada karbon 12. Okay. Okay, lepas tu awak salin yang dalam kotak ni. Okay, jisim atom relatif sesuatu unsur sama dengan jisim purata sesuatu atom unsur bahagi dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Okay, bila dia pilih nombor 12, so susah dah lah awak nak buat bandingan. Okay, jadi kenapa dia buat 1/12 ni? Sebab dia nak bagi bawah tu jadi nilai 1. Okay, karbon 12 berat dia 12 lah. 12, 1/12. So 12 dengan 12 jadi 1. Okay, so kat bawah ni kata terangkan mengapa 1/12 dalam takrifan jisim atom relatif berdasarkan skala karbon 12. Okay, satu atom karbon 12 mempunyai jisim 12. Okay, karbon 12 maknanya jisimnya 12 lah. Jadi 1/12 jisim atom karbon 12 sama dengan jisim satu unit atom hidrogen. Okay, senang cerita sebenarnya dia buat 1/12 ni sebab nak dapatkan bawah ni per 1. Dia nak dapat pecahan dia per 1. Sebab atom yang dipilih karbon 12. Kalau dia pilih karbon 14, maknanya 1/14 lah.
Tapi memang awak pilih karbon 12 je. Tak ada benda lain. Kita guna sampai sekarang karbon 12 ni. Okey, jadi kenapa ada pecahan ni? Sebab nak bagi bawah ni per 1. Okey. Okey, dah siap salin formula dia? Dah. Okey, so sekarang tengok gambar timbangan ni. Okey, jisim atom relatif helium ialah 4. Okey, hal ini bermakna jisim purata sesuatu atom helium adalah 4 kali 1/12 jisim karbon 12. Okey, so kita tulis balik. Rumus tadi, JAR sama dengan jisim purata bahagi 1/12 darab 12. Okey. So sekarang maklumat bagi apa? Jisim atom relatif helium 4. Okey, dia bagi nilai depan ni 4 sama dengan, okey. So dia nak cari jisim. Berapa jisim benda tu? So X lah, X bahagi 1/12 darab 12 bahagi 1. So jisim dia adalah 4 lah. Sebab bawah ni per 1. Maka apa-apa pun nilai awak akan dapat nilai sama. JR sama dengan jisim purata tu. Okey, tapi benda ni kita tak ada ditanya sampai dalam pun. Okey, awak tahu dia punya rumus ni. Kita tengok. Okey, lepas tu kita jumpa, okey ni. Okay, so tolong salin benda ni. Kenapa pilih karbon 12? Okey, sebab dia mudah dikendalikan kerana merupakan pepejal pada suhu bilik. Okey, lepas tu karbon 12 mudah bergabung dengan unsur lain. Okey, walaupun karbon mempunyai 3 isotop, dia ada karbon 12, 13, 14, tapi karbon yang paling banyak peratus dia, kelimpahan dia iaitu 99% adalah karbon 12. Okey. So bawah ni, tadi jisim atom relatif, sekarang jisim molekul relatif iaitu JMR. Okey, sama je rumus dia tapi sekarang kita nak lukis untuk molekul. Molekul lebih dari satu kan. Tadi atom. Okey, jadi jisim molekul relatif sama dengan jisim purata sesuatu molekul bahagi 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Awak saya tajuk, awak saya rumus. Okey, dia punya nilai ni sama. Kalau tengok sini kan, dia ada yang kuning. Kita nak timbang air. Lepas tu kita letak yang kuning 18. So jisim purata dia 18 bahagi 1/12 darab 12. Okey, maka jisim molekul relatif. Okey, awak timbang yang kuning ada 18 kan? Ada 18 unit. Bahagi 1/12 darab 12. So ni 1. Maka jisim molekul reaktif awak dapat 18 lah. Dibanding. Dia kira yang kuning. Masuk dalam rumus. Lepas tu maka dapatlah orang sebelah. Cuma beza dia tadi, kalau tadi awak kira atom. Sekarang awak kira molekul. Lebih dari 1.
Okey. Dah salin tajuk, salin yang pink. Okey, dah belum? Dah. Okey, sikit lagi. Sekejap. Okey, so sekarang cikgu nak nak perkenalkan awak sikit. Okey, ini adalah molekul oksigen. Warna merah ni oksigen, warna merah ni oksigen. Kita ada dua oksigen, so kita nak cari berat molekul ni. Okey, jadi dalam kueksa dia akan bagi JAR. JAR ni maknanya berat untuk satu atom. JAR akan diberi. Awak jangan risau, tak payah hafal. Okey. Macam mana nak dapatkan berat molekul? Awak campurlah. Okey, katalah oksigen ni ada dua. O kan. Satu oksigen berat dia 16. Okey, mana cikgu dapat 16? Soalan akan bagi. Satu. So awak nak dapatkan berat molekul dia, JMR sama dengan 16 darab 2 lah. So dapat 32. Okey, faham tak? Faham. So jangan risau, JAR diberi. JAR diberi. Okey, so contoh. Okey, so cikgu ni dia bagi ni. Jangan risau, jangan tak hafal, tapi lama-lama awak akan ingat ni sebab kita akan guna selalu. Okey, ni diberi. Dia minta awak kira GC molekul relatif JMR glukosa. So guna mat biasalah. Satu karbon berat dia 12. Kita ada 6. So 6 darab 12. Tambah pula hidrogen. Hidrogen ada 12, berat dia 1. Tambah 6, berapa berat oksigen? 16. 6 darab 16. So total 180. Okay. So dia mat biasa saja, tak cuma awak faham konsep dia je. Okay, kita ada apa ni kata JAR diberi, awak kira formula untuk keseluruhan. Okay, ni tak payah salin. Sekejap. Okay. Ini adalah homework awak aktiviti 3.3 ni. Okay, so last cikgu tunjuk GFR. Okay, ni pun tak payah salin sebab ada dalam buku teks awak. Cuma cikgu tunjuk cara. Okay, sekarang kita dah jumpa JAR, JMR. Sekarang JFR. Okay, JFR cara nak kira sama. Okay, tapi F ni apa? F ni adalah formula. Formula adalah untuk ion. Sebatik ion, logam dengan bukan logam. Tu je. Tapi cara kira dia sama. Okay, so kalau tadi molekul. Okay, tadi glukosa kan tadi. Glukosa molekul. Sebab apa? Bukan logam, karbon, hidrogen bukan logam, oksigen bukan logam. So semua ini adalah molekul. Sebab tu kita tulis JMR, perkara dia. Kalau awak tengok, zinc klorida. Zinc logam, klorida bukan logam. So dia ion. Maka depan dia akan jadi JFR. Faham tak? Faham. Faham JAR diberi. Awak akan tulis JMR, awak akan kira JMR ataupun JFR. Okey, macam mana nak tulis tajuk JMR? Kalau tengok semua bukan logam, dia akan jadi JMR. Kalau tengok logam dengan bukan logam, maka tajuk depan dia adalah JFR. Okey, cara nak buat sama. Okey, zinc berapa? Zinc 65. Ni diberi. Okay, 65. Okey, klorin ada 2. So 2 darab 35.5. Okay, ini tambah je. Okey, kalau ada kurungan, sama konsep mat, awak faham kat mana 3 tu siapa punya? Okey, tengok ni. Okey, aluminium ada 2. Aluminium berapa? 27 kan? Okey, aluminium 27. Maka cikgu akan buat 2 darab 27. Tambah. Okey, sekarang awak tengok 3 ni untuk siapa? 3 ni untuk siapa? Siapa punya 3 tu? S. Okey. 3 ni macam mat, kalau mat dia duduk depan tau. Macam ni, 3 SO4. Maksud dia.
3 ni untuk O, untuk S sekali. Sebab dia duduk hujung. Lepas tu dia ada kurungan. Okay. So maknanya cara kita nak tulis dekat kaedah sama ada, awak nak buka kurungan tu. Kalau tak nak buka, awak akan tulis macam ni. Cikgu bawa 3 ke depan. Lepas tu cikgu tambahkan berat S. S tadi 32 S 32 tambah oksigen 16. Tapi dia ada 4. So cikgu dah ada 4. Okay, cikgu bawa ke depan 3 ni. Ni maknanya ataupun cara 2 darab 27 ni untuk AL2. Tambah cikgu nak buka ni 3 darab O ada 12. Lepas tu S ada 3. So 3 darab 32 tambah Allah. Ni dia buat macam ni. Oh 10.55 dah. Okey. Sama ada awak nak bawa ke depan ataupun awak nak kembangkan. Tak ada masalah. Faham tak maksud cikgu? Kalau nak darabkan 3 darab S ni pun boleh. Maknanya 3 darab 32 tambah O 16 berat dia. 1. Ada 4 dalam kurungan. Darab dengan 3 maknanya 12. 12 darab 16. Mana-manalah yang awak boleh mana-mana cara. Asal kau faham kurungan tu untuk siapa. Okay. So bawah ni. Okay. Untuk homework awak ni. Okay. Dia kata kira JMR atau JFR. Okay. Tengok betul-betul Kalau JMR untuk molekul cari. Macam nombor 1 ni. JMR lah. Bukan logam. Rujuk jadual data unsur pada 276 untuk mengetahui jisim atom relatif. Okay. So boleh buat awak buat aktiviti 3.3 sebagai homework dalam buku. Boleh Pak Baki? Boleh. Okay. Hati-hati tajuk dia JMR atau JFR. Kalau ada je logam jadi JFR. Zinc, cuprum, kalium, ferrum iaitu logam. So dia akan jadi JFR. Dan hati-hati dengan kurungan ni. Ingat itu siapa punya. Tengok dia duduk mana ni. So awak kira dulu. So aktiviti 3.3 ni adalah homework. Okay, so kita stop dulu sampai sini. Okay. So faham tak yang belajar hari ni? Faham.